Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini dalam keadaan tuan-tuan hidup di alam baru. Saya sepatutnya minggu ni ada conference di Qatar, di Doha. Ini yang dianjurkan oleh kerajaan Qatar, ditangguhkan disebabkan coronavirus. Daripada Qatar saya bercadang nak pergi ke Saudi. Saudi pun tak benarkan orang masuk disebabkan kerana baris. Pada 13 hari bulan ini saya beri ucap tama di Tashkent, Uzbekistan. Ada satu lagi conference yang dianjurkan oleh kerajaan Uzbekistan. Dia menjemput saya jadi keynote speaker. Juga ditangguhkan kerana coronavirus. Dunia keseluruhannya membincangkan tentang satu musuh virus ini yang mata kita tak nampak, tetapi ia menakutkan. Banyak perbalahan-perbalahan, isu-isu di alam ini terhenti kerana membincangkan tentang penyakit ini, wabak ini yang telah mengancam masyarakat dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala dengan urusannya. Hikmahnya diketahui oleh Allah. Tapi di dalam sepanjang sejarah manusia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menguji banyak orang dengan berbagai-bagai tenteranya, yang nampak dan yang tidak nampak. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu tentera di langit dan bumi. And to Allah belong the soldiers of heavens and earth. Kepada Allah itu ada tentera langit dan bumi. Maka tempat itu keajaiban Allah jadikan, terutama pada zaman ini. Kita dah sebut tentang ta'un amwas yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ini adalah satu jenis ujian yang Allah bagi pada masyarakat dunia. Kita pun susah hati ni tentang perkampungan sunnah ni. Macam mana? Kan? Sebab perhimpunan-perhimpunan besar telah ditangguhkan seluruh dunia ini. Kalau kita lihat gambar di Sa'i, di Mekah pun kosong. Manusia takut pada apa yang kita tak nampak. Tapi kita mengambil pengajaran tentang apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala pernah mengajar, memberikan amaran yang bertalu-talu kepada Fir'aun. Wa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi' wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa arsalna alaihim at-tufan, kami hantar kepada mereka taufan, wal jarada, dan belalang.
wal qummal apa? Kutu, wad dhafadi' dan katak, wad dam dan darah. Ayatin mufassalatin, ayat-ayat tanda-tanda Allah yang terputus-putus, yakni bagi satu kemudian satu kemudian satu. Tapi Allah kata Fir'aun pasti apa? Musnah. Fastakbaru, tapi sombong. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum yang mujrim, penjenayah. Sebab itu apabila datang penyakit, kita sabar, kita usaha. Nabi suruh kita berubat, walaupun kita telah bincang tentang hukum tentang perubatan itu di kalangan para fuqaha. Umumnya kita berubat, terutama penyakit yang merebak, wajib kita berubat kerana takut bahaya orang lain. Penyakit yang tak merebak dalam diri kita sendiri, itu ada pilihan pada kaul sebahagian para fuqaha. Seperti mana Nabi memberi pilihan kepada wanita kulit hitam, in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabart. Jika engkau mau, aku doa untukmu, jika tidak, engkau boleh bersabar. Itu penyakit diri dia sendiri. Sakit lutut, boleh pilih pilihan kita sendirilah, kan? Tapi virus kena berubat. Tapi sebelum berubat, kena rendah diri pada Allah, manusia istighfar dan memohon pada Allah. Tapi kena berubat. Ada orang hantar, saya tengok ada satu siapa bercakap, dia kata tak payah pergi ambil ubat dengan virus ni, baca surah Al-Fil saja. Ni pun satu demam panas je. Agama tak macam tu lah. Agama suruh mengambil ikhtiar. Hatta Nabi juga mengambil jenis-jenis ubat. Sebab itu Nabi sebut beberapa jenis ubat. Walaupun pada sisi sebahagian para sarjana seperti Ibn Khaldun, apa yang disebut oleh Nabi itu bukan wahyu pada sisinya, dan mazhab Al-Imam Al-Bukhari sebelum itu ia apa yang disebut itu wahyu. Apapun yang penting, Nabi menyebut jenis ubat. Sama ada Nabi maksudkan supaya mencari jenis tertentu ataupun Nabi maksudkan ikhtiar. Salah satunya bermaksud manusia berubat. Manusia berubat. Ini secara umum. Masuk dalam bab perbincangan kitab Bulughul Maram ni. Bab al-azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Ada beberapa hadis saya tak sebut, tak baca kerana hadis itu sebahagiannya ada dhaifun jiddan, sangat dhaif, dan sebahagian huraian kita sebelum ini sudah merangkumi maksud di dalam hadis-hadis itu. Bab al-azan wal iqamah, bab azan dan iqamah. Perkataan azan ni perkataan bahasa Arab, dan kita tengok Quran guna beberapa kali perkataan yang sama. Antaranya di dalam surah At-Taubah Allah menyebut wa azanun minallahi wa rasulihi, dan azan daripada Allah dan Rasulnya. Apa maksud azan? Maksudnya apa? I'lam, bagi tahu, pemberitahuan. Jadi bila kita kata azan, azan tu pemberitahuan. Pemberitahuan tentang apa? Pemberitahuan tentang masuknya waktu semayang fardu. Maka azan untuk semayang fardu. Ada azan untuk semayang solat hari raya? Tak ada. Ada azan untuk semayang tarawih? Tak ada. Maka azan untuk solat fardu. Dan Al-Quran dan Sunnah menyebut tentang azan ini. Ini kurniaan Allah kepada umat Islam. Macam mana nak panggil orang solat? Nanti kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan tentang mimpi para sahabat. Tak disuruh kita guna alat. Kaum Yahudi dia tiup, tiupan. Kaum Kristian dia ketuk. Allah jadikan kita azan. Kena ketuk dan tiupan tak ada makna apa, bunyian. Azan dengan kalimat-kalimat Allah mempunyai makna yang besar. Dulu orang kita dulu dia rasa tak cukup dengan azan ni, dia kena ketuk juga.
Maka ada gendang raya. Gendang. Tapi tak apalah, di Perlis ni tak ada. Ada satu contoh di dalam masjid negeri tu. Kadang-kadang manusia ni dia ambil satu adat sehingga dia tak dapat bezakan antara adat itu dengan agama. Di tempat saya dulu, kalau satu muazzin azan, gendang tak ketuk, depa akan pi ketuk juga gendang tu tengah-tengah azan. Apa ni pi azan gendang tak dan ketuk lagi? Sehingga dia tak faham. Dia setelah jadikan itu seolah-olah ini prosedur dia yang mesti kena diikuti. Sedangkan cadangan-cadangan itu pernah dibuat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menolak cadangan-cadangan itu dan mengekalkan azan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang azan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jika diazan pada hari Jumaat, Jumaat solat fardu, jika diazan pada hari Jumaat, tu azanlah, fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada mengingati Allah. Artinya azan. Cuma timbul azan mana yang dikatakan Jumaat tu? Azan masuk waktu. Azan masuk waktu. Walaupun pada zaman Sayyidina Uthman ada dua azan. Satu azan sebelum masuk waktu. Azan tu dibuat di pasar, nak bagi boleh orang datang. Kemudian zaman sekarang azan tu diteruskan di Al-Hatta di Mekah Madinah, tapi mereka azan sebelum masuk waktu. Bila masuk waktu baru azan tu, azan hak nak masuk waktu tu memang azan itulah yang kena berhenti jual beli. Azan yang pertama tak masuk waktu. Cuma kita ni kadang pergi buat setengah tempat lah. Hak dua-dua setelah masuk waktu. Walaupun pandangan para fuqaha itu ada perbezaan di kalangan dalam masalah ini. Di kalangan mereka menyatakan boleh dibuat dua azan itu kerana bukan soal menambah dalam agama hal ini, tetapi soal keperluan. Dulu orang sikit azan terus mari masjid, azan mari masjid terus boleh dengar khutbah. Sekarang oleh kerana ramai, orang kata kalau azan masa tu maka orang tak dan bersiap apa, orang yang bekerja, maka kena azan dulu sebelum masuk waktu. Dia ambil apa yang berlaku pada waktu subuh. Kalau azan dulu sebelum masuk waktu, jadi orang pun bersiap, yang petani dapat datang terus mendengar. Kalau tidak tak sempat. Zaman Uthman manusia bertambah ramai, maka dia azan dulu. Walaupun Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia mempunyai pandangan yang dia menyatakan azan itu mungkin berlaku pada zaman Uthman, mungkin juga berlaku pada zaman Ali. Wa ayyuhuma kan fal amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Sama ada ia berlaku pada zaman Uthman ataupun berlaku pada zaman Muawiyah katanya, maka maka perkara yang berlaku pada zaman Nabi itu lebih aku suka. Disebutlah al-um. Ini maksudnya dia secara peribadi menyukai satu azan. Dengan dia tak menafikan berlaku lebih awal, azan yang awal bertujuan untuk membolehkan orang datang Jumaat. Tak apa. Yang penting saya nak sebut perkataan azan di dalam Al-Quran. Dan Allah kata wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Apabila kamu menyeru mereka, nadaitum ila shalah, kamu menyeru mereka kepada salat, mereka menjadikan itu sebagai sendaan dan main-main. Siapa dia ni? Ayat ni main kat mana ni? Ayat ni Allah bercakap tentang golongan yang tak boleh diambil oleh orang Islam menjadi teman rapat
yang menyokong segala kegiatan dalaman mereka di kalangan mereka yang mempersendakan agama. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'ibah minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'ibah. Jangan kamu mengambil sebagai pelindung, teman, maksudnya orang-orang yang aulia, yang kamu tolong menolong menghadapi musuh di kalangan mereka yang telah menjadikan agama kamu sendaan dan permainan. Siapa? Di kalangan golongan yang diberikan kitab sebelum kamu, Yahudi dan Kristian, wal kufar, dan golongan kufar. Dan takutlah kepada Allah, wal kufar awliya, jangan ambil mereka jadi awliya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Melantik orang-orang kufar pada jawatan-jawatan tertentu boleh, jika sekiranya mereka itu tidak memusuhi agama secara jelas dan menjadikan agama sebagai persendaan dan permainan mereka. Apabila perkara itu zahir, mereka hendaklah dihentikan daripada kedudukan itu. Jika tak zahir, kita tak bersalah sangka. Orang Islam okey dah, stabil, stabil. Saya sebut, ni bukan cerita politik ke apa, ni cerita umum. Orang Islam stabil. Tengok apa yang berlaku di India. Hampir 1000 tahun Islam, orang Islam dengan kelemahannya menguasai India. Mereka tak hancurkan agama Hindu. Orang Hindu masih ada. Bahkan kalau tuan-tuan baca artikel yang ditulis pada tahun 58 oleh British, salah satu sebab antara berhijrahnya orang-orang India daripada India ke tanah ke Melaya, kata British, kerana tekanan kasta Brahmin dan Parya yang ada di India, di mana kerana ada peristiwa maka golongan atasan ini rasa dihina oleh golongan Parya, lalu golongan Parya ini telah diambil tindakan. Ini artikel. Dan kemudian akhirnya mereka tertekan dengan tekanan yang dahsyat. Akhirnya mereka mengambil langkah meninggalkan India. Datang ke sini bumi orang Islam. Orang Islam bukan berbeza. Dalam Islam tak ada kasta. Dalam Islam tak ada kasta. Berbeza agama dengan orang Islam. Orang Islam tak tindas. Tak ada peristiwa orang Islam keluar ramai-ramai membunuh orang-orang Hindu ataupun meruntuhkan kuil-kuil orang Hindu. Tak berlaku. Di India sendiri tak berlaku. Tapi lihat apa yang berlaku kepada masjid-masjid di Delhi. Ditarik, dibunuh, dipukul hidup-hidup, dibakar pada zaman ini. Dalam 2 minggu lepas, tentera dan polis hanya menyaksikan saja orang Islam dibakar hidup-hidup. Di sebenarnya masjid mereka diruntuhkan, dipecahkan. Kalau ada siapa-siapa di kalangan mereka kata dia Malaysia, mereka ditindas, ini memang pembohong yang besar. Lihat apa yang berlaku di sana. Dikatakan itulah negara demokrasi yang terbesar. Lihat apa yang berlaku di Uyghur. Dulu ada wakil mari berceramah di sini, jual organ, bunuh orang. Di samping kita di India tu kita appreciate manusia ada yang baik. Ada orang-orang Hindu yang telah mempertahankan orang Islam solat, kita terima. Tapi majoriti yang telah memperlakukan benda yang sangat dahsyat.
Di China dahsyat. Ini selalu saya ulangi. Tapi tuan-tuan boleh pergi kepada negara majoriti orang Islam. Di Saudi ada orang bukan Islam, tak dibunuh. Orang kata takut Arab ni dengan pedang-pedang, maka tak bunuh. Di Qatar tak bunuh, di Kuwait tak bunuh, di Indonesia tak bunuh, di Malaysia tak bunuh. Kalau ada pergaduhan isu-isu lain, bukan isu agama, melainkan jika ada provokasi agama yang melampau, itu pun tak. Sentiasa mencari jalan damai, cuba memberi ruang, kerana itu adalah didikan agama. Islam bagi ruang. Hatta ada badan politik tertentu dalam negara ini yang menakutkan orang Islam, tapi orang Islam tetap bagi peluang untuk menguasai duduk kedudukan dalam negara ini, sehingga satu tempoh yang orang Islam rasa tak boleh dah. Rupanya sungguh bapak ni. Tapi orang Islam itu pun tidak berlaku pertumpahan darah. Sebab itu, di atas apapun kelemahan orang Islam, selagi mana nilai agama itu ada, mungkin ada kekurangan, kecacatan, tetapi tidak akan hulu dalam isu perhubungan antara manusia disebabkan perbezaan agama. Tapi bagi agama lain telah terbukti ada, bukan secara jelasnya ada. Kemudian dia nak buat demonstrasi, nak beritahu orang Islam tak adil. Allah Subhanahu wa taala selepas sebut ayat tadi, bahawa Allah kata wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Bila kamu seru mereka pada salat, mereka menjadikannya sebagai permainan dan sendaan dan permainan. Tapi nak cerita seru kepada salat. Para ulama berbincang, sebelum kita bincang masalah azan ni, apa hukum azan? Azan ni, kata di kampung ni, di qaryah ni, apa hukum azan tu? Qaul yang pertama menyatakan azan hukumnya fardu kifayah. Yakni kalau tak ada siapa azan, satu kampung berdosa. Masuk waktu tak ada siapa azan, satu kampung berdosa. Ini adalah qaul Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tabi'i, hitam orang dia. Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Abu Hanifah dikatakan apabila dia gunting rambut, cukur selepas daripada untuk tahallul, dia bercukur dengan satu orang yang tahu pandai hukum hakam. Heran Abu Hanifah, dia tanya macam mana kau pandai? Dia kata aku pernah gunting rambut Atha bin Abi Rabah. Atha terkenal sebagai tabi'i yang alim di dalam bab haji, sehingga Sulaiman bin Abdul Malik apabila datang ke Mekah nak berjumpa dengan Atha bin Abi Rabah, dia tengok ramai orang beratur nak jumpa Atha bin Abi Rabah. Asalnya orang hitam, hamba, dibebaskan oleh tuan dia, kemudian berguru dengan para sahabat. Berguru ramai, guru para sahabat dengan Ummu Salamah, Ibn Abbas dan ramai. Atha bin Abi Rabah, bila Sulaiman bin Abdul Malik mari kat dia, dalam riwayat sejarah katalah, sejarah ni sanad dia taklah kuat macam hadis, tapi bolehlah ambil pengajaran. Kata dia, Atha bin Abi Rabah tanya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin mari urusan negara ke, urusan pemerintahan ke, atau urusan nak tanya bab haji? Kalau nak tanya bab haji kena pergi beratok belakang, orang lain beratok lama. Kalau urusan pemerintahan tak apalah, ni prioriti. Sehingga Sulaiman bin Abdul Malik, dia panggil nak buah dia kata kamu kena berilmu. Tidak pernah khalifah itu terasa rendah diri
melainkan di hadapan ilmu. Dia boleh buat kat aku tu, dia tahu aku tak tahu. Atha' bin Abi Rabah, Mujahid ni tabi'i, silah hari bilang. Ibnu Abi Layla Al-Auza'i ni siapa? Al-Imam Al-Auza'i ni adalah Imam Abdul Rahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i. Pernah dengar nama Auza'i? Pernah dengar ada orang nama Auza'i? Berapa kali dah kita duk sebut kuliah. Dahulu di Andalus, di Morocco, mazhab yang kuat ialah mazhab Al-Auza'i. Sehinggalah Yahya bin Yahya Al-Laisi, anak murid Imam Malik, balik ke Andalus, balik ke sana, barulah tersebarnya mazhab Malik menjadi kuat. Panjang ceritanya, tapi Al-Auza'i pernah menduduki kedudukan yang kuat di dalam mazhab. Okey, Al-Auza'i mazhab Zahir dan mazhab Zahiri, mereka kata fardu kifayah. Satu pendapat lagi menyatakan azan ni sunat muakkad. Ini adalah mazhab dalam mazhab Malik, ada mazhab dalam mazhab qaul mazhab Syafi'i dan qaul mazhab Hanafi juga, dia kata sunat muakkad. Wallahu taala alam, di kalangan para ulama ada yang mentarjihkan bahawasanya, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah mentarjihkan azan fardu kifayah. Maksud kalau tak azan semua berdosa. Sebab Nabi SAW telah mensyaratkan, tengok masuk satu kampung azan dulu. Azan. Dengar azan dulu. Kalau dengar azan selamat, tak dengar azan dikira bukan kawasan orang Islam. Azan ni azan lah. Sekarang ni orang pakai mikrofon. Asalnya azan ni tak ada lah mikrofon, orang azan atas nara je lah. Kadar yang suara sampai tu, kadar tu lah. Tapi zaman dulu, oleh kerana tidak ada pencemaran bunyi, jadi bila azan, suara tu sampai jauh. Sekarang ni pencemaran bunyi kuat. Kita cakap pun di sini pun orang tak dengar dah. So, tuan-tuan nak tahu apa maksud pencemaran bunyi ni? Kita cakap tengah malam, waktu sunyi. Tambah pergi duduk kawasan macam saya duduk tu, sunyi. Jadi apa pun dengar. Sebab tu kita kena bayangkan macam mana Nabi kata suara tu dengar. Azan pada zaman tu. Tapi bila zaman dah pencemaran bunyi, nak kena atasi pencemaran bunyi tu, guna apa? Guna mikrofon lah. Tapi kalau orang tu tak azan di mikrofon, dia azan macam tu je, sah tak azan dah? Sah. Tengok para mufti telah jawab. Okey. Apa hukum, sebelum kita nak pergi hadis ni, saya nak tengok apa hukum solat tanpa azan dan iqamat? Sah atau tak? Sah, ada orang kata. Sebenarnya para ulama sekali lagi khilaf dalam masalah ini. Yang pertama, qaul jumhur. Qaul jumhur ni apa? Pendapat majority. Dia kata man shalla bi ghairi azanin wala iqamah fala i'adata alaih. Siapa yang semayang tanpa azan dan iqamat tak perlu ulang. Tapi jangan main. Di kalangan para ulama kata al-azanu fard, azan tu fardu. Wal iqamatu syart, dan iqamah itu syarat li sahhatis salah, untuk sahnya salat. Artinya sesiapa yang solat tanpa azan dan iqamat kena ulang balik. Ini ada pendapat tak? Yalah, pendapat tadi kita sebut jumhur. Ada orang pendapat
kalau tak azan tak sah semayang. Ada. Siapa punya pendapat ni? Tadi Al-Auza'i, Ibnu Abi Layla, dia kata mesti kena ulang salat. Sebab tu kalau kita dengar ada orang pendapat tu, kita tak kata hang ni pendapat sesat ni. Mana ada, kita kata ada pendapat. Tapi yang sahihnya sah tak? Sah lah. Sah. Ini disebut Al-Imam Ibn Qudamah. Tuan-tuan, dalam soal fiqh kan, pandangan boleh berbeza-beza. Sebab apa? Sebab tidak ada nas yang jelas. Nas tu ada, tapi nas ni nak ditafsirkan apa ni? Nas ni nas wajib ke? Galakkan sunat saja ke? Jadi khilaf para ulama. Bukan kerana tak baca nas, baca nas. Kalau dalam fiqh yang ada banyak nas Nabi, Quran, nas Nabi, manusia berbeza pendapat. Dalam politik boleh ada beza pendapat tak? Lagilah ada. Sebab tu siapa yang jadikan agama dia politik memang berdengung. Memang berdengung. Sebab benda ni boleh berbeza pendapat. Rampasan ke bukan rampasan? Ini pendapat boleh berbeza. Cuma Muslim dia konsisten. Bukan konsisten atas kumpulan, dia konsisten atas asas ilmu tu. Ada orang kata orang yang tetap pendiriannya, dia duduk satu kumpulan, dia tak keluar-keluar kumpulan tu, itu bukan orang yang berprinsip, itu pak turut nama dia. Itu tak ada prinsip. Prinsip duduk atas prinsip. Kalau dulu you kata boleh, sekarang dia mesti jadi boleh. Kalau dulu you nak merampas boleh, sekarang orang nak merampas pun jadi boleh. Kalau dulu you langgar sumpah bai'ah you boleh, sekarang mesti you kata boleh. Kita tak kata boleh tak? Tapi kalau you dulu you kata tak boleh, sekarang jadi tak boleh. Dia tak ada dulu boleh. Pasal apa dulu? Dulu saya. Sekarang depa. Tu tak ada prinsip. Sebab itu kita mengaji fiqh, kita mengaji supaya mendengar banyak qaul. Yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Mendengar pendapat-pendapat dan ikut yang terbaik. Kemudian saya tak setuju dengan pendapat mufti. Saya rasa benda tu hak kuatnya qaul satu lagi. Tak apa. Dia bukan akidah. Tak ada. Kalau tak setuju macam ni, jadi susah. Sebab dia berkata, kenapa orang dia kata, pasal apa sekarang boleh pula wirid pas sembahyang, zikir? Ni pun ada cawan juga. Di Perlis ni memang ada wirid lepas solat. Sejak berapa tahun dah kita berbuat tu. Tidak ada perbalahan tentang lepas solat memang ada zikir dan wirid. Itu adalah sunnah. Bahkan kita edar lama buku-buku wirid selepas salat. Yang kita bincangkan, adakah dia nak dibaca secara kuat ramai-ramai ataupun dibaca sendirian. Itu yang kita bincangkan dari segi pandangan tarjihat fiqhiyah, tarjih fiqh. Setengah orang dia tak boleh faham, dia mesti faham macam tu. Orang kata kunut tak diamalkan di Perlis, kunut subuh. Oh, jadi orang yang kunut subuh tu sesat lah. Apa punya mangkuk cara fikir macam tu? Dia tak ada, itu tak ada pada tarjihan fiqh kita. Bukan mesti tak ada jadi sesat. Habis itu nak tanya, orang yang kunut tu, adakah dia menganggap orang yang tak kunut jadi sesat? Pergi Masjidil Haram tak kunut, Masjid Nabi, itu tarjihan di dalam fiqh. Macam qaul-qaul yang kita baca ni. Jadi ulul amri dia pilih satu qaul. Di sisi ulama-ulama yang ada di negeri itu, ataupun ahli-ahli ilmuwan ataupun pelajar penuntut ilmu yang ada di negeri tertentu. Kita pergi ke Saudi, tengok tok imam dia tak dengar pun bismillah. Itu pilihan dia, sama macam pilih. Kita pergi ke negeri, kita pergi ke Mesir,
Ada masjid bismillah kuat, ada masjid bismillah pelan. Pi Jordan juga sama. Tak ada lah orang kata setengah orang dia perak masalah ni, dia buat pening kan? Kalau tak baca, artinya sesatlah kami. Yang hampir sesatkan diri hang sendiri buat apa? Orang kata tak baca, itu pilihan. Pilihan. Kerana fiqh ni macam-macam, mestilah ada satu pihak yang memilih. Pengurusan masjid, ulul amri memilih. Macam dalam isu politik tak? Cerita pergi kan? Kita tuan-tuan ni parti pergi apa pun tak apa. Ada orang, kita tak belah mana-mana. Cuma ada orang kata, kalau tak mau kerjasama dengan bukan Islam yang anti-Islam, mesti awak sokong penyamun. Pasal apa macam tu pula? Hak belah ni pun tak sokong, hak belah tu pun tak sokong. Penyamun pun tak sokong, hak ni pun tak sokong. Cuma ada benda dalam kehidupan manusia ni, kita tak ada pilihan. Kalau cik tak potong kaki, kencing manis ni naik sampai ke pinggang. Doktor kata, kita nak buat apa? Potong kaki, semua orang tak mau. Tak potong kaki, boleh menyebabkan merebak, mati. Ketika itu dia panggil akhafud dararain. Manusia memilih mudarat yang lebih ringan. Bukan kata, rupanya aku tak tahu selama ni hang minat potong kaki tu. Kita pergi melawat orang sakit tu, dia pun ambil kaki tu, ukur pula kita. Bukan minat, aku tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kita bawa kereta, depan lori. Elok lori masuk longkang. Lori ni fikir kalau kena, hancur. Masuk longkang, kereta pun jahanam, silat-silat cedera. Tapi sedikit ringan. Kemungkinan hidup hak ni lebih banyak. Kita pun masuk longkang. Hang memang suka masuk longkang lah. Tak suka masuk longkang. Apa pilihan yang aku ada? Sebab itu agama bagi orang cerdik. Dia tak bagi orang dungu. Dalam hidup kita, kan? Kadang-kadang saya tahu sebahagian wanita cerita, dia suami dia tak suka, tak boleh hidup suami tu. Tapi kalau cerai, dia tak ada tempat nak hidup. Anak-anak dia tak ada tempat bergantung. Maka dia tak bercerai. Orang tanya, hang sayang betul? Dia tak sayang. Kalau hang tak sayang, buat apa hang tunggu? Dia kata, aku apa pilihan yang ada? Anak ada 5. Kalau cerai ni, anak ni siapa nak belah? Dia sacrifice ke hidup dia semata-mata kerana keadaan dia. Itu termasuk dalam pertimbangan dia. Kalau hang betul-betul tak cinta, cerai lah. Dia tak cerai lagi dia dah. Sebab itu kita kena memahami fiqhul waqi', fiqh reality yang dihadapi oleh satu kaum. Okey. Timbul lagi perbahasan di kalangan para ulama. Apa hukum azan dan iqamat di masjid yang telah orang semayang dah? Kita mai masjid, habis dah orang semayang asar. Orang dah azan dan orang telah iqamat. Kita nak azan lagi ke? Ataupun kita nak iqamat saja? Kalau kita nak azan tadi, lepas azan dah. Kita tak usah azan tadi, lepas azan dah. Tapi tu imam semua dah habis dah. Walaupun sebenarnya para ulama bincang, kalau kita main masjid, dia orang dah semayang dah ni, nak semayang lagi ke berjemaah, ataupun tak perlu dah berjemaah? Itu satu perbincangan. Tapi tak apa, bab itu dulu. Kita kata dia pun dah habis dah, tapang pun tak ada dalam masjid dah, orang dah balik dah semayang asar ni. Main-main kita pukul 5:30, kita main 5 orang. Yang kawan berhenti ke masjid. Kawan tu kata, hang azan lah. Azan apa? Tadi dia pun dah azan dah. Mayang habis dah balik. Lepas tu dia kata, hang iqamat. Dia pun balas,
Iqamat apa? Tadi dia pun iqamat dah. Macam mana? Kita tunggu lepas azan. Okey, kalau satu kita masuk main masjid, waktu katalah Zuhur pukul 1:30 orang dah habis. Sekarang ni lewat sikit lah. Kita main pukul 3:30 dengan kawan-kawan. 5 orang main masuk dalam masjid. Perlu azan dan iqamat tak untuk kita sembahyang? Siapa tak ada ni? Okey, qaul yang pertama menyatakan bahawasanya azan dan iqamat itu adalah qaul Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib, Qatadah, Imam Ahmad, dan salah satu riwayat daripada Ruwiyah an Syafi'i, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, azan dan iqamat. Ini satu qaul. Cuma saya kata kalau siapa yang nak buat qaul ni, dia azan macam kat situ je lah, jangan dia pergi bubuh dalam mikrofon tu pula, terkejut orang kan. Tadi azan dah, azan apa pula pukul 3. Jadi macam cerita dia buat lawak apa, bukan betul cerita tu, ingat buat lawak kan. Satu orang gila main bang pukul apa, pukul 10 pagi. Semua orang kampung keluar, apa ni main penuh masjid. Tangkap dia, kata hang ni gila pukul 10 bang. Kata aku tak gila, hampa yang gila. Masa waktu mai sembahyang bang hampa tak mai, waktu yang tak kena mai hampa mai. Tapi kalau kita nak azan qaul itu, walaupun sebagian ulama mentarjihkannya, maka kita azan kat situ jelah, Allahu akbar, bagi syariat azan. Di kalangan para fuqaha menyatakan seperti Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, mereka menyatakan padan dengan iqamat sahaja. Itu yang dibuat oleh kebanyakan kita lah. Semakna itu adalah qaul Tawus dan qaul Atha. Di kalangan para ulama ada menyatakan tak azan, tak payah iqamat dah azan iqamat dah, mai semayang dah. Itu adalah antara qaul Sya'bi, Ikramah, qaul Abi Hanifah, dan boleh pilih salah satu lah. Tapi yang sebaik-baiknya kalau mampu dua-dua, kalau tak satu orang tu iqamah seperti qaul yang lebih mudah. Tapi kalau nak azan, jangan macam saya sebut tadi lah, pergi buat mufti kata ada qaul, tengok 3 kali bang. Okey, orang yang musafir sunat azan ataupun tak? Kita musafir, sampai nak kenderaan kita sampai pada satu tempat nak pergi belah Kelantan atas bukit berhenti nak sembahyang zuhur dengan asar, ataupun nak sembahyang zuhur ke nak jamak ke pun solat saja, lapiklah kain ni semua untuk solat. Tempat seperti kebiasaan orang kita buat. Sunat ya azan ataupun tak? Biasanya kita qamat ya kan? Sunat azan ataupun tak? Dalam hadis disunatkan untuk azan. Kerana 2 orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza antuma kharajtuma fa'dhana wa aqima." Bila kamu keluar bermusafir, maka kamu azan, dua orang kamu azan dan kamu juga iqamat. Maka dapat pahala azan dan pahala iqamat. Okey. Kalau kita musafir seorang-seorang ataupun kita duduk seorang-seorang, dan sebelum tu saya nak sebut, ada di kalangan ulama yang kata tak azan, iqamat saja. Tapi hadis tu dia kata azan dan iqamat. Okey, kita seorang-seorang duduk tu tengah-tengah hutan tu pergi buat kerja. Kalau dalam Arab dulu orang Badui duduk tengah padang pasir tu belah kambing, bukan ada siapa. Tuan-tuan banyak baca buku The Alchemist, cerita macam mana, bacalah, panjang nak cerita pula.
Itu salah satu buku yang bagus lah untuk baca supaya otak berkhayal lagi. Bukan kitab hadis lah. Okay. Tak apa. Kita ni duduk. Kita dulu kalau ambil lah naik kapal tengah laut ke api, jala ikan seorang-seorang kita, ataupun duduk tengah-tengah hutan tu, pergi duduk cari apa, bersih-bersih hutan seorang-seorang, tak ada siapa, kalau azan pun orang tak nak dengar. Sunat diazankan atau tak? Para ulama seperti yang disebut oleh Ibn Qudamah, disunatkan dia menguatkan azan. Kenapa? Di atas alasan di mana Nabi SAW bagi tahu bahwasanya fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syait illa syahida lahu yaumil qiyamah. Kerana tak ada yang mendengar suara muazzin. Sejauh mana suara muazzin? Jin ke, manusia ke, apa saja, melainkan akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Hebat tu orang muazzin ni. Suara dia semua jadi saksi pada akhirat kelak. Tiap hari 5 kali dia azan, pergi menghadap Allah. Tu dia berapa ramai orang yang main solat kerana dia. Allah tanya, banyak pahala muazzin. Cuma kena elok satu soalannya. Kalau Allah tanya pasal apa kau azan? Saya nak dapat allowance je. Itu dia jadi lain sikit. Dia kena betul niat tu dulu. Allowance tu tak apalah, dia main kemudian. Tapi yang tu bukan niat awal. Aku tak mau azan lah minggu ni, allowance bubuh lambat. Tak boleh. Hebat orang yang azan ni. Sebab tu orang yang duduk seorang-seorang lautan pun dia azan. Para ulama ada berbincang, kalau satu orang tu terlepas sembahyang, bangkit pukul 9, jaranglah berlaku macam tu kan. Kokotlah terlena atau pergi makan ubat batuk ke apa, buka mata pukul 9 subuh terlepas. Sunat azan dan iqamat ke tak? Sunat azan dan iqamat atau tak? Para ulama di kalangan mereka ada yang menyatakan disunatkan azan dan iqamat. Pendapat yang kedua dikatakan iqamat sahaja. Wallahu ta'ala alam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata azan dan iqamat. Sebab ada hadis Bilal yang mana Nabi tertidur, bila bangun dah terkeluar waktu, ubah tempat dengan Bilal, suruh Bilal azan dan juga iqamat. Azan itu Allah Akbar, Allah Akbar, rumah kita lah kan. Sebab bini terkejut, apa jadi pada suami aku? Pukul 9 dia azan. Kata abang kau baca masih terlepas subuh. Wallahu ta'ala alam. Ada bab banyak lagi sebelum kita akan masuk di dalam hadis-hadis azan ni. Ini isu-isu yang dibincangkan oleh fuqaha sebelum kita masuk kepada isu-isu berdasarkan hadis-hadis yang akan kita baca. Ada soalan? Ya. Asalnya doa dalam khutbah Jumaat tidak diangkat tangan, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang selalu kita sebut itu. Namun begitu ada riwayat Nabi SAW ketika orang beritahu bahawasanya hujan tak turun, tanaman semua telah musnah, haiwan telah mati, Nabi angkat tangan doa hujan ketika khutbah. Maka dengan itu apabila kita khutbah Jumaat minta hujan, maka khatib angkat tangan kan. Sehingga dalam riwayat Anas dia kata Nabi angkat tangan ya, sehingga nampak bawah ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam angkat, maka makmum pun angkat bersama dengan khatib angkat, makmum pun angkat bersama dengan khatib.
seorang suami telah berjunub dengan isterinya, kemudian si suami mandi wajib. Suami tersebut pergi solat jemaah di masjid. Setelah pulang ke rumah, suami dapati ada tumpukan cecair pada seluar dalamnya. Soalan, apakah cecair tersebut mani, mazi, batal atau tuan-tuan? Sebelum tu, apabila kita telah salat mandi wajib, maka sah apa? Mandi wajib kita itu pada zahirnya. Selagi mana tak ada bukti yang lebih kuat yang kata tak sah, dikira sah dulu mandi wajib tu. Kemudian datang suatu hal yang kita tak pasti. Tak pasti, saya sebut syak tidak boleh menghilangkan yakin. Syak tak boleh menghilangkan yakin. Jadi apakah ni, bila punya ayat ni tak tahu. Bila itu semua syak tidak menghilangkan yakin, iaitu mandi kita telah sah. Mandi kita telah sah. Ada soalan? Apabila ada angin ataupun ribut yang kuat, maka bertakbir. Nanti kita akan sampai kepada bab itu. Kita akan baca tentang bertakbir apabila mendengar, apabila berlaku kejadian, kerana disebabkan angin api itu utamanya, kerana dianggap syaitan yang diciptakan daripada api, dan kita akan baca bab itu nanti dalam yang akan datang. Ada soalan? Berhubung dengan ini, ada soalan di sini yang berhubung dengan apabila seseorang itu salat dan kemudian ketika dia salat didapati najis pada pakaiannya, apa betul dia buat? Dia buat apa? Kalaulah dia salat, tengok-tengok ada najis di kopiah dia, kalau dia boleh tanggalkan najis tu, hendaklah dia ditanggalkannya. Sebab Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda SAW salat, ketika baginda salat, iz khala'ana alaihi fawada'ahuma an yasarihi, dia cabut kasut dia dan dia letak belah kiri. Tengah-tengah solat, baginda cabut kasut, tak belah kiri. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum bila tengok Nabi cabut kasut, semua pakat cabut kasut. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya Nabi dengan sahabat solat pakai kasut. Kalau kasut bersih, boleh solat. Sebab tu anggota tentera apa semua tu, mereka tak perlu cabut kasut, kan? Kadang-kadang kita jangan bagi susah nak kena cabut kasut dah. Kalau tak nampak zahir najis, kira bersih lah. Cabut kasut lagi, penjahat serang, pulih berjalan tanpa kasut, anggap penjahat mana boleh. Tentera, sebab mereka cabut kasut. Nabi SAW tanya mereka, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apa yang menyebabkan kamu dicabut kasut kamu? Kata mereka bahawasanya ra'ainak, kami melihat engkau, alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana, kami tengok engkau cabut kasut kau, kami pun cabut. Tu kata sahabat ni, mutaba'atul rasul, mengikut rasul. Nabi cabut. Tuan-tuan, kesetiaan tu. Nabi SAW kata, inna Jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadran, atau dalam riwayat anna fihima adha. Jibril datang dan memberitahu bahawasanya ada kotor pada kasut. Maksudnya
Aku tak cabut tu sebab ada kotor, jadi kamu tak payah cabut lah. Kasut kamu tak ada kotor. Ini ada satu sudut. Sebenarnya saya nak bincang satu sudut yang saya sebut dalam thesis saya, ada pasal panggil al-bu'du al-mukhatibi, the dimension of addressee, the dimension of addresser factor. Maksudnya sisi diri Nabi tu. Kadang-kadang ada benda yang Nabi buat, kita tak perlu buat. Sebab apa? Sebab kita tak ada sebab yang sama. Sebab tu bila sahabat cabut kasut, Nabi tak payahlah. Aku sebut ada sebab. Tu yang saya sebut masalah hadis bekam, tindakan-tindakan Nabi. Bukan semua benda dibuat, melainkan kita mesti mengetahui faktor baginda buat. Ini satu ilmu yang perlu dipahami. Okey. Dia apa pun cabut kasut dia apa? Tak apalah. Bila mereka cabut kasut, mereka timbul perbincangan di kalangan ulama, iaitu artinya tadi masa Nabi duduk tengah semayang, najis ada di kasut dia, betul tak? Kemudian Jibril datang bagi tahu ada najis, Nabi cabut kasut. Bila Nabi cabut kasut, persoalan yang ditimbulkan, bagaimana solat tadi yang masa ada najis tadi, bahagian yang masa ada najis. Hadis tu tak menunjukkan Nabi pi ulang balik bahagian ada najis tu, buat balik kerana bahagian tu tak sah sebab ada najis. Nabi hanya sambung saja. Maka mereka kata, jika kita sedar pakaian kita, katalah najis tu ada di kepala dah rakaat yang kedua lah. Lepas tu rakaat yang kedua baru orang main, "Woi, di kepala tu ada najis ya." Cup dia buang kopiah dia teruskan solat dia, padahal pada 2 rakaat yang awal ada najis. Pada sisi jumhur, solatnya sah. Pada sisi mazhab Syafi'i, qaul jadid, qaul baru, pendapat baru, pendapat di Mesir kata tak sah, kata tidak sah, kena ulang. Pendapat lama Imam Syafi'i kata sah. Dia ada, Imam Syafi'i ini ada qaul jadid dan qaul qadim dan qaul jadid, tapi tak apa. Okey, timbul, tapi qaul jumhur kata sah tak? Sah. Timbul masalah. Lepas mayang apa semua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit pergi apa dapat, tengok ada najis di pakaian. Sah tak? Wahai para fuqaha, sah ataupun tidak? Sah pada qaul jumhur, seperti yang disahihkan oleh Ibnul Munzir. Ibn Munzir, dan pendapat itu disokong oleh Al-Imam An-Nawawi, oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Atas bab tadi, mazhab Syafi'i tengah pun tak sah, kalau sudah lagi tak sah. Tapi Imam Nawawi dia menyokong pendapat yang kata sah, tak payah ulang. Atas alasan hadis tadi, kalau kena ulang, mesti Nabi kena ulang bahagian masa ada najis tu. Masa tu tak sah, tapi bahagian yang dah lepas dah, dalam keadaan tak tahu, tak apa. Jadi para fuqaha cuma bincang, kalau mula-mula dia tahu baju tu dah najis, tapi masa nak pakai balik tu lupa kata ada najis, sah. Cuma kalau duduk tengah semayang tahu kata ada najis, nak buka tak boleh, itu saja dia kena dibuka lah baju tu. Melainkan dia boleh cabut, terdedah aurat tak boleh, tak terdedah aurat boleh lah kan. Isteri dia heran pula, pasal suami aku semayang bogey apa. Okey, tuan-tuan faham masalahnya? Ini faedah daripada qaul jumhur dan berbagai qaul pendapat untuk kita lihat. Di atas hadis itu, Imam Syafi'i ada andaian dia. Dia kata mungkin hadis tu sebelum tu belum sampai bab rukun lagi. Kan? Dan ada pembincangan. Tapi yang penting jumhur kata, kalau kita kata semayang, ada serban macam ni. Lepas semayang, duduk nak minum air, tengok, la ilaha illallah, najis di serban. Najis yang berat. Semayang dah done. Semayang dah berlaku. Jumhur kata, sah. Ini ditahqiq Ibn Munzir dan seumpamanya, dan Nawawi menyebut hal yang sama atas hadis tadi. Atas hadis tadi.
Faham tuan-tuan? Ke apa ni? Apa pandangan doktor tentang Ibnu Arabi yang menjadi Ibnu Al-Arabi yang menjadi pujaan ahli makrifat apa dah? Dan apa ni? Dan apa ni? Dan dan batinnya. Tuan-tuan, dia satunya ada Muhyiddin Ibnu Arabi. Bukan PM ni, lain. Satu lagi ada Abu Bakr Al-Qadi Abu Bakr Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Itu ada alif lam. Hak ni Ibnu Arabi tak ada alif lam pada bacaan majority. Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi, hak tu ialah imam mazhab Maliki, orang Andalus, anak murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dulu di Andalus mereka anti dengan buku Ihya Ulumuddin, sehingga mereka membakar kitab Ihya Ulumuddin kerana mereka menganggap salah di atas arahan pemerintah Andalus, terutamanya ketika Al-Ghazali membahaskan bab ruh dan seumpamanya. Sehinggalah Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, alim besar dalam mazhab Malik, yang mana dia telah masuk dan dia menjelaskan kedudukan Al-Imam Al-Ghazali, sehingga Al-Ghazali kemudian berpengaruh di Andalus, dan sebelum itu di dunia Islam juga ia berpengaruh. Ini cerita lain. Tapi yang penting itu lain. Dia alim. Dia ada kitab Ahkamul Quran. Ahkamul Quran. Alim. Dan buku dia yang saya paling baca sekali lah, dulu buat tesis master, ialah Al-Awasim min Al-Qawasim, iaitu buku tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab fitnah tentang sahabat Nabi. Bagus. Alim besar Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi. Mazhab Malik, dia ada mengkritik dengan kritikan yang tajam terhadap Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, walaupun ialah semua orang ada kelemahan. Ibn Hazmin dia macam ghulu sikit. Ibnu Arabi hak ni dia tak, yang ni dia sufi, dan dia ada syatahat sufiyah. Bukunya Futuhat Makkiyah, buku sufi, buku bukan sufi yang ghulu. Saya dulu duduk di Oxford, ada seorang peminat dia daripada Syiah, dia geng-geng Syiah ni, dia buat kajian mula sadra dengan Ibnu Arabi. Tiap hari dia duduk bincang dengan saya, bertengkar daripada makan nasi sampailah ke malam, tiap hari duduk ulang tengkar yang isu-isu. Tapi saya dapat simpulkan kebijaksanaan Ibnu Arabi. Bijak. Dia terutama dalam ilmu angkasa, dia hebat orangnya. Tapi dia telah berlaku syatahat, melampaui batasan-batasan di dalam soal kerohanian, sehingga kan ungkapan-ungkapan yang tidak wajar, walaupun yang dia sebut seperti Fir'aun lebih memahami tauhid daripada Musa. Itu besar macam tu. Dia anggap bila Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi, Fir'aun sampai maqam dia. Ada perbahasan dia, bukanlah begitu macam tu. Ada, tapi ni terkenal orang sufi dengan perkataan idza dakhala sin fi shin zahara qabrul Muhyiddin. Zahara qabrul Muhyiddin. Apabila sin masuk kepada shin, zahirnya kubur Muhyiddin, kubur dia. Panjang cerita dah, tapi yang ni gulat, pelampau, dan syatahat, ada kemelampauan sufi. Sufi bagus pada soal tazkiyatun nafs, membersihkan diri jika tidak berlaku kemelampauan. Ini soal istilah saja, tak penting.
Ulama kata la musyahatul fi istilah, tak payah balah tentang istilah. Yang penting kontennya apa. Perkataan tasawuf macam saya kata telah digunakan oleh ulama-ulama sejak dahulu di dalam sejarah peradaban Islam. Diterima. Cuma apa takrifnya, itu saja yang menjadi. Di kalangan para ulama kurang berminat dengan perkataan itu, guna perkataan tazkiyatun nafs. Itu lebih dekat dengan perkataan Quran. Tak apalah, yang penting kontennya. Wallahu a'lam. Okey, satu soalan last ni. Adakah nama mempengaruhi keuntungan sesuatu syarikat? Macam mana? Kalau nama syarikat tu untung, buat untung. Nama dia rugi. Rugi. Macam tu? Dalam riwayat Abu Dawud dan dalam Sunan, riwayat juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatatayyaru min syai'. Nabi ni tidak tatayur daripada apa-apa. Tatayur ni sial majal ni, sial untung dia tak. Wa kan idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi. Nabi itu apabila nak hantar petugas, sa'ala 'an ismihi, dia tanya nama. Nama apa? Fa in a'jabahu ismuhu fariha bih wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi. Kalau Nabi dia berkenan dengan nama tu, dia suka dengan nama tu, kagum nama tu, dia rasa bagus, farih bih, Nabi gembira, wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi, nampak seronok Nabi tu pada muka tu, nama ni bagus. Lepas tu wa in karih, kalau Nabi tak suka dengan nama tu, ru'iya karahiyatu fi wajhi, dzalika fi wajhi. Jika Nabi tak suka, nampak dia tak suka dengan nama tu di muka dah. Dia tak kata apa, tapi nampak dia tak selesa nama tu. Artinya pilih nama hak elok lah. Bubuh nama anak kita hak elok, kan? Kita bubuh nama anak ikut, kalau kita bubuh nama corot dah dia, kan? Anak, saya ada anak nama Intisar, kemenangan, tapi saya rasa ada kerja nak menang. Mudah-mudahan lah menang semua lah, menang belah baik. Jadi nama mempengaruhi, kalau ikut tu lah. Dia kata wakan, Nabi tu idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha. Tadi idza ba'atha amilan sa'ala an ismihi, bila dia hantar amil dia tanya nama dia. Ini idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha, apabila dia masuk ke kampung satu tempat dia tanya nama apa tempat ni Nabi. Fa in a'jabahu ismuhu, jika nama fa in a'jabahu ismuha, jika nama kampung tu dia suka, fariha bih, farih, nampak Nabi suka. Wa in karih, fa in a'jaba, Nabi suka, wa ru'iya bishru dhalika fi wajhi, nampak Nabi suka dengan nama tu kat muka Nabi. Fa in karih, ru'iya karahiyatu dhalika fi wajhi, kalau dia tak suka, nampak dia tak suka nama tu. Maksudnya nama kampung pun kalau tak bagus Nabi tak suka. Sebab itu pilih nama anak yang bagus, pilih nama syarikat yang bagus. Nabi kata dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, la tarata, tak ada siam majal, wa khairuhal fa'lu, tapi yang terbaiknya al-fa'lu. Sahabat tanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, fa'lu itu apa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum,
Al-fa'lu itu, kata Nabi, kalimat yang baik yang seseorang kamu dengar. Oi, boleh berjaya ni, insya-Allah sihat. Fa'lu. Duk kira belah baik, belah nak elok. Pergi tengok orang sakit, ui, bahaya sakit. Lah musim-musim sakit ni ramai orang nak mati ni, aku mesti kawan tu tak lutut dah. Kita pergi tengok khair insya-Allah, tahurun insya-Allah, sembuh insya-Allah. Dia kata wakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu idza kharaja li hajatin an yasma'a ya Rashid ya Najih, dalam riwayat Imam Tirmizi. Nabi itu apabila dia keluar nak buat satu urusan, dia suka dia dengar ya Rashid, wahai orang yang menemui kemenangannya, ya Najih, yang berjaya. Nabi suka. Sebab tu bila anak-anak kita nak keluar, insya-Allah berjaya, insya-Allah sihat, insya-Allah pandai, insya-Allah faham. Ni bawa anak pergi sekolah, hang ni mengaji tak ada faham apa ni. Dia bubuh dah anak dia tu, faham apa? Pak dia ada habaq kata tak faham. Sunnah. Ni dia panggil al-fa'lu. Kita Islam tak ada lah macam ni angin baik, angin pasang, dia tak ada. Tapi kalimatut thayyibah, insya-Allah berjaya, insya-Allah sihat, insya-Allah boleh. Nak jadi pejuang, ni orang muda. Nak jadi pejuang mesti orang yang nekat. Orang-orang yang apabila turun bertempur tidak berundur. Sekali kita putuskan untuk bertarung, kita putuskan untuk menang. Penakut tak boleh jadi juara. Penakut tak boleh menjadi pejuang. Pejuang agama tak boleh. Nekat, membujur lalu melentang patah, mengharungi gelombang, dan akhirnya al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah bagi yang terbaik. Sebab itu pejuang nekat, meneruskan, menghadapi ranjau, menghadapi badai, baru jadi pejuang. Kena sekali orang kritik, Facebook kritik, balik menyorok 6 hari, tak boleh jadi pejuang. Kena sekali orang habaq, hang ni apa ni, Wahabi ke apa, balik menyorok belakang dinding, tak jadi pejuang. Nekat. Dan akhirnya orang mengenang yang nekat, yang meneruskan, yang sanggup menghadapi cabaran. Sebab tu ya Najih, ya Rashid, wahai yang akan berjaya, yang menemui jalannya. Dengan itu anda akan dapat menghadapi masa depan. Al-fa'lu, al-kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum, iaitu kalimat yang baik yang seseorang kamu yang dengar perkataan. So positifkan anak-anak kita berjaya, insya-Allah jadi orang yang berjaya, jadi orang yang hebat, jadi anak yang soleh. Yang duk abang hang ni yang tak guna, mengaji pun tak erti apa, sia-sia aku duk pergi bayar yuran. Memang macam tu jadi. Sebab tu orang kata apa, hati tisu mudah koyak ni, dia tak terang mana. Dia duk merajuk, sikit-sikit merajuk. Macam tu juga kalau kita nak duduk dalam masyarakat, nak pegang jawatan, jangan merajuk. Kadang-kadang tak apa kerja sajalah. Kita nak buat satu perubahan, orang tak puas hati kita, mai saya nak letak jawatan dan tak mau lah. Tak boleh lah. Kita nak buat masjid pun sama juga. Kadang-kadang mai habang tak mau lah, orang semua, come on lah. Hidup bukan kita saja hidup, orang lain pun hidup juga. Orang lain pun akan bagi pendapat ya. Mufti pun orang Sailang. Tambah je orang bukan mufti. Orang hidup. Tapi berdiri dan nekat. Kalau yakin, teruskan. Nak merajuk. Sebab tu saya suka dalam dialog filem Lion of Desert, Omar Mukhtar tu kan. Bila perempuan tu menangis kerana suami dia mati, dia kata jangan bagi mereka melihat air mata. Mereka tidak dibesarkan untuk menjadi orang yang kecewa dan penakut, tapi mereka dibesarkan untuk menjadi pejuang. Besarkan sebagai pejuang, membesar sebagai pejuang, nekat berdiri kita perjuangan.
di mana saja yang mendengar ini, mudah-mudahan orang sunnah ni di mana saja berdiri di atas perjuangan, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.